selamat sejahtera murid-murid. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kali ini, kita akan masuk di dalam tajuk yang baharu dalam tema 3, pentingkan kebersihan dan kesihatan. Unit 9, kita cergas, tajuknya ialah cergaskan diri. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat menulis jawapan soalan bercapa dengan betul. Kriteria kejayaan dalam pembelajaran kali ini, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 2 jawapan bagi soalan bercapa dengan betul. Tahukah murid-murid apakah itu soalan bercapa? Baiklah, soalan bercapa memerlukan pemikiran peringkat tinggi untuk menjawab soalan ini. Dan jawaban yang diperlukan ataupun jawaban yang boleh diberikan terbuka, meluas dan subjektif. Berbagai jenis jawapan untuk soalan ini. Jadi kita boleh meletakkan jenis-jenis jawapan yang berbagai untuk menjawab soalan bercapa. Dan soalan bercapa juga ini memerlukan kita untuk membuat proses penilaian tentang keputusan, yaitu ketepatan, kebaikan, ataupun kesesuaian maklumat. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menjawab soalan bercapa ini. Sila buka buku teks Anda muka surat 53. Sila buka buku teks Anda muka surat 53. Baik, dalam pelajaran kali ini, tajuk kita tadi seperti yang Cikgu terangkan, cergaskan diri. Apakah maksud cergaskan diri? Cergaskan diri bermaksud kita melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menyehatkan badan kita dan badan kita menjadi cergas. Mari kita lihat gambar yang pertama, apakah aktiviti yang dilakukan untuk mencergaskan diri kita. Kalau kita perhatikan, kita diberikan gambar dan juga frasa di bawah, maklumat di bawah ini. Dan mari kita coba baca bersama apakah maklumat yang diberikan. Tidur 8 jam sehari. Tidur 8 jam sehari. Jadi sekiranya murid-murid mahu badan yang cergas dan sehat, kita perlulah tidur selama 8 jam. Ya, 8 jam supaya badan kita sehat. Dan kalau kita lihat di sini dia tidur, kemudian keesokan paginya dia bangun dengan keadaan yang cergas. Apa jadi kalau kita kurang tidur? Pastinya bila kita bangun keesokan harinya, badan kita akan berasa letih, kemudian menjadikan kita malas. Jadi kalau kita tidak mau jadi seperti itu, pastikan murid-murid sentiasa tidur 8 jam sehari. Baik, mari kita baca soalan yang terdapat di sebelah. Mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Nah, murid-murid, mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Mari kita lihat jawaban yang ditulis atau diberikan di bawah ini. Kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Sekali lagi kita baca, kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Ini yang Cikgu katakan tadi menjawab soalan bercapa. Ini soalan bercapa di mana kita perlu memikirkan sendiri. Seperti yang kita lihat tadi di sebelah ini cuma ada gambar dan sedikit maklumat diberikan. Kemudian soalannya memerlukan kita berpikir mengapa perlu tidur 8 jam sehari. Oleh itu untuk menjawab soalan ini, kita boleh gunakan pelbagai jenis jawaban yang sesuai. Jadi kita perlu fikirkan
tentang ketepatan atau kebaikannya sesuai dengan maklumat yang diberikan. Jadi, seperti yang kita nampak tadi dan juga contoh jawaban ini, supaya badan kita cergas. Dan kalau murid-murid perhatikan, cara menulis ayat ini perlulah dengan ayat yang lengkap. Cikgu pernah ajar bagaimana untuk menulis ayat yang lengkap. Untuk menulis ayat yang lengkap, kita salin semula beberapa perkataan selain daripada soalan ini. Ini adalah kata tanya dan kita tulis semula pada jawaban kita. Barulah kita letakkan seterusnya jawaban yang sesuai. Oke, kita salin semula ayat ini dan sambung dengan jawaban. Boleh murid-murid? Oke, mari kita lihat seterusnya apakah aktiviti yang kedua yang boleh membuatkan badan kita cergas. Di sini juga diberikan satu gambar dan juga frasa ataupun maklumat. Mari kita sama-sama baca apakah maklumat yang diberikan. Bersenam 3 kali seminggu. Sekali lagi kita baca, bersenam 3 kali seminggu. Jadi murid-murid, kalau kita mau badan kita sehat, tidak boleh duduk di rumah diam-diam saja ya. Kita juga mesti bersenam. Kita goyangkan badan, berlari, jogging, melompat, lompat tali. Dan itu antara senaman yang boleh kita lakukan. Ataupun kita boleh menari, bersenam robik itu adalah salah satu untuk kita bersenam. Jangan duduk di rumah saja, tetapi mari kita bersenam supaya badan kita sehat dan cergas. Mari kita lihat apakah soalan yang diberikan di sebelah ini. Mari kita baca bersama. Bilakah kita boleh bersenam? Bilakah kita boleh bersenam? Jadi kata tanya bilakah ini bertanya tentang masa. Masa. Bila kita boleh bersenam. Jadi di sini dia sudah berikan kita sedikit ayat dan kita kena isi tempat kosong. Di sini kita kena jawab soalan bercapa ini. Ingat kita boleh tulis pelbagai jenis jawaban yang sesuai. Yang sesuai berdasarkan gambar dan maklumat yang sudah dia berikan di sini. Jadi kita fikir ya. Dia katakan di sini bersenam 3 kali seminggu. Baik murid-murid, dalam seminggu ada berapa hari? Oke, mari kita lihat yang cikgu sudah senaraikan di sini. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi, kita boleh pilih 3 hari di mana kita ada masa terluang untuk bersenam. Dia katakan di sini bersenam 3 kali seminggu. Jadi, kita boleh pilih hari-hari yang tertentu untuk bersenam. Jadi kita boleh gunakan maklumat ini untuk menjawab soalan. Nah, sebelum kita jawab soalan ini, sebelum kita sama-sama berikan jawaban, seperti yang cikgu terangkan tadi, untuk menjawab soalan kita boleh salin semula perkataan yang ada di sini. Selain daripada kata tanya ini, kita salin semula. Kita boleh bersenam pada... kita salin baru kita sambung jawabannya. Jadi pada hari berapa yang murid-murid mahu pilih? Jadi ini terpulang kepada murid-murid. Boleh tulis pelbagai jenis jawaban yang sesuai. Jadi untuk kali ini cikgu letakkan jawaban. Kita boleh bersenam pada hari Isnin, Rabu, dan Jumaat. Jadi cikgu pilih 3 kali 3 kali seminggu. Jadi murid-murid pun boleh isi jawaban yang berbeza. Contoh, kalau hari Selasa pun boleh, hari Sabtu, hari Ahad. Jadi terpulang kepada murid untuk menjawab soalan bercapa ini. Boleh paham? Mari kita teruskan kepada
gambar yang ketiga. Nah, selain daripada tidur yang cukup, bersenam yang ketiga, kita juga perlu mandi 3 kali sehari supaya badan kita cergas. Oke, seperti tajuk kita tadi, cergaskan diri. Jadi untuk cergaskan diri, kita mesti mandi 3 kali sehari supaya badan kita jadi segar. Kan kadang-kadang kita baru bermain, badan kita kotor. Jadi kalau badan kita kotor, kuman-kuman itu melekat di badan. Jadi untuk memastikan kita cergas, kita juga perlu mandi sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Selepas bangun, lepas petang, kemudian malam, kita mandi sebelum tidur. Nah, jadi juga dicadangkan di sini maklumat yang diberikan, nah, mandi pagi, mandi tengah hari, dan juga mandi pada waktu malam sebelum kita tidur. Baik, mari kita baca apakah soalan yang diberikan untuk gambar ini. Nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari ya. Di sini nyatakan maksudnya kita kena beri penjelasan, kita kena berikan sebab. Kenapa kita perlu mandi 3 kali sehari? Nah, murid-murid, kenapa kita perlu mandi 3 kali sehari? Ada sudah cikgu terangkan sedikit tadi. Oke, jadi di sini pun untuk soalan bercapa ini juga murid-murid boleh letakkan jawaban yang sesuai. Oke, tidak semestinya satu jawaban saja, tapi pilih satu jawaban yang sesuai, yang lebih tepat. Oke, jadi untuk soalan ini sekali lagi untuk menulis jawaban, kita harus tulis jawaban dengan lengkap. Kita salin ayat ini. Oke, kita salin ayat ini. Kita perlu mandi 3 kali sehari. Maaf, ada kesalahan sedikit di sini ya. Kita perlu mandi 3 kali sehari. Potong dia. Oke, kita perlu mandi 3 kali sehari. Nah, baru kita letakkan jawaban. Apakah jawaban murid-murid? Oke, contoh jawaban yang cikgu sediakan kali ini adalah supaya badan kita bersih dan sehat. Nah, ini adalah contoh jawaban. Mungkin murid-murid ada jawaban lain yang juga sesuai untuk menjawab soalan bercapa ini. Sebagai aktiviti pengukuhan kita pada kali ini, sila buka buku aktiviti Anda muka surat 60. Sila buka buku aktiviti Anda muka surat 60. Baik, dalam aktiviti 3 ini kita juga akan belajar bagaimana untuk menjawab soalan bercapa. Namun sebelum kita menjawab soalan, mari kita baca teks yang ada. Dan mari kita juga baca arahannya. Apakah arahannya? Arahannya ialah tulis jawaban. Jadi mari kita baca dulu teks ini sebelum kita jawab 3 soalan di bawah yang disediakan. Baik, cikgu akan bimbing kita untuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rizal tidur awal pada setiap malam. Dia bangun awal pada setiap pagi. Setelah bangun, Rizal bersenam. Selepas bersenam, Rizal mandi dan bersarapan. Rizal berasa cergas. Dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Pada waktu petang, Rizal dan kawan-kawannya bermain bola sepak. Mereka bermain bola sepak di padang. Jadi kita tahu cerita ini adalah berkisahkan tentang Rizal, dan dikatakan di sini Rizal setiap hari dia tidur awal.
Dan dia juga bangun awal setiap pagi dan setelah dia bangun dia pergi bersenam. Selepas bersenam Rizal mandi dan bersarapan dan ini membuatkan dia berasa cergas dan bersemangat untuk pergi ke sekolah. Itu pada waktu pagi. Pada waktu petang pula Rizal bermain bola sepak bersama kawannya di Padang. Ini adalah cerita mengenai Rizal. Wah, mesti Rizal nih seorang yang cergas sebab dia selalu bersenam, tidur awal, kan? Dan juga dia bersarapan, selalu mandi juga. Ini adalah ciri-ciri untuk memastikan diri kita sentiasa cergas. Murid-murid bolehlah mencontohi sikap Rizal ini. Sekarang mari kita jawab. Coba jawab soalan-soalan yang diberikan. Baik, soalan yang pertama. Apakah sebab Rizal tidur awal? Oh, apakah sebab Rizal tidur awal? Mari kita tengok semula teks yang ada. Oke, dikatakan Rizal tidur awal pada setiap malam, dia bangun awal pada setiap pagi. Setelah bangun, Rizal bersenam. Jadi bermaksud Rizal tidur awal supaya dia dapat bangun awal untuk buat apa murid-murid? Supaya dia dapat bersenam. Jadi jawaban yang sesuai adalah Rizal tidur awal supaya dia dapat bangun awal pagi untuk bersenam. Sebab kalau dia tidak tidur awal, kemungkinan dia akan bangun lewat. Apabila bangun lewat, tidak boleh bersenam. Ini adalah contoh jawaban. Jika murid-murid ada jawaban yang lain, sila tulis. Nanti cikgu akan semak untuk melihat kesesuaian jawaban Anda. Baik, mari kita lihat juga soalan yang kedua. Soalan kedua, mengapakah Rizal bersemangat untuk ke sekolah? Mengapa murid-murid? Sudah kita baca tadi. Oke, coba kita lihat dalam petikan ini. Dia bersemangat untuk pergi sekolah. Mengapa? Coba kita baca maklumat yang sebelumnya. Baik, maklumat sebelumnya berkata, selepas bersenam, Rizal mandi dan bersarapan. Rizal berasa cergas. Ini bermaksud dia bersemangat sebab dia sudah pergi bersenam, dia sudah mandi, dia sudah bersarapan, dan dia berasa cergas. Itulah menyebabkan dia semangat bersukan. Okay? Jadi ini memerlukan kita untuk berfikir kenapa. Jadi kita lihat maklumat yang ada dan kita bina ayat yang sesuai. Jadi Rizal bersemangat untuk ke sekolah karena dia berasa cergas setelah bersenam, mandi, dan bersarapan. Ini adalah contoh jawaban. Jika murid-murid ada contoh jawaban yang lain, sila tulis di dalam ruangan pada buku aktiviti Anda dan hantar kepada cikgu untuk cikgu semak nanti untuk melihat kesesuaian jawaban Anda. Nah, jadi sekarang ini kita pergi soalan yang terakhir. Mari kita sama-sama baca soalan yang terakhir. Selain bermain bola, kita boleh bermain apa pada waktu petang? Berikan alasan. Nah, tadi kalau kita baca dalam petikan ini, Rizal dengan kawan-kawannya bermain bola sepak. Jadi, selain daripada bola, apa yang boleh kita main pada waktu petang? Berikan alasan. Untuk soalan ini dia ada dua jawaban yang kita perlu berikan. Pertama, apa? Bermain apa? Mungkin boleh bermain badminton, boleh main kejar-kejar, boleh main sepak takraw, bola tampar, aktiviti catur, dan sebagainya. Pada waktu petang. Oke, jadi apa permainan yang boleh kita main selain daripada bermain bola sepak pada waktu petang?
Jadi berikan jawaban ada contoh, kita boleh bermain. Ingat Murmi, kita harus memberikan jawaban yang lengkap. Jadi kita boleh mula dengan selain bermain bola, kita boleh bermain. Letakkan di sini pada waktu petang. Karena sambung dengan memberikan alasan. Jawaban kedua ialah kita kena berikan alasan. Kenapa kita boleh main permainan itu? Nah, contoh, sekiranya murid-murid memilih untuk bermain kejar-kejar, jadi alasannya adalah boleh membuatkan kita sihat dan juga beramal mesra dengan mengeratkan hubungan dengan kawan-kawan. Itu contoh alasan. Jadi untuk ruangan ini, cikgu berikan murid-murid untuk berfikir dan coba jawab dan berikan jawaban dan alasan Anda. Dan cikgu berharap melalui pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid dapat memberikan jawaban yang sesuai bagi soalan bercapa. Baiklah murid-murid, sekian saja pembelajaran kita. Terima kasih semua. Jumpa Anda lagi pada pembelajaran akan datang.